Ramai orang berminat terhadap kebenaran di dalam Bible. Dan seperti yang kita tahu, dewasa ini, ramai orang yang sedang mengadakan pembelajaran Bible dengan saksi-saksi Yehova. Mereka mahu tahu apa yang ada di dalam message Bible. Dan kami pasti di antara kami juga hari ini, ada antara kamu yang sedang belajar Bible dengan saksi-saksi Yehova. Ramai orang bersukacita bila mereka belajar Bible. Laporan aktiviti penyebaran bagi tahun 2020 menunjukkan bahawa secara purata, lebih 7 juta pembelajaran Bible diadakan setiap bulan di seluas dunia. Jadi memang ramai orang yang suka belajar Bible. Dan bila mereka dapat tahu tentang kebenaran tentang Tuhan dan tujuannya, mereka gembira. Namun, adakah belajar kebenaran Bible setakat menimba pengetahuan sahaja? Adakah itu sudah memadai? Jawapannya ialah tidak. Kita lihat apa yang dikatakan di buku Roma 12 dan 2. Roma bab 12 ayat 2. Di sini baca, jangan lagi dibentuk mengikut sistem dunia ini, tetapi ubahlah fikiran kamu agar kamu dapat mengetahui kehendak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa perubahan harus ada. Kita perlu ubah. Apa yang kita belajar daripada Bible harus menggerakkan kita untuk ubah. Apabila kita mengenal Yehova dan kita menghargai kasihnya, hati kita akan tergerak untuk mengasihinya. Dan keinginan kita untuk menyenangkan hati Yehova akan mendorong kita untuk membuat perubahan. Jadi bagi para hadirin pada hari ini, adakah message Bible sedang mengubah hati dan hidup anda? Apakah yang perlu anda lakukan untuk mengubah hidup? Pada hari ini kita akan bincangkan dua aspek di mana kebenaran Bible boleh mengubah kita. Satu, kebenaran Bible dapat membantu untuk mengubah kelakuan kita. Dan yang kedua, kebenaran Bible dapat membantu kita untuk mengubah kepribadian kita. Ya, pertama kita lihat bagaimana Bible dapat bantu kita untuk ubah kelakuan kita. Kalau kita mahu menyenangkan hati Yehova, Tuhan yang kami belajar daripada Bible, kita perlu menolak kelakuan yang dibencinya. Sudah tentu kalau kelakuan yang dibencinya, kalau kita terus menjadikannya tabiat kita, kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita baca bersama di buku Efesus 4 ayat 22, apa yang kita perlu lakukan untuk ubah. Efesus 4 bab 4 ayat 22. Kamu diajar supaya menanggalkan kepribadian lama yang dibentuk menurut kelakuan kamu dahulu dan yang sedang dirosakkan oleh keinginan yang menyesatkan. Kita semua datang daripada latar belakang yang berbeza, budaya yang berbeza, persekitaran yang berbeza. Maka semua ini dapat membentuk sedikit sebanyak kelakuan kita. Ada kelakuan atau tabiat yang mudah untuk kita hilangkan atau lenyapkan. Tetapi ada tabiat yang sudah berakar umbi dan mungkin ambil sedikit pergulutan untuk berubah. Namun, tabiat-tabiat sebegini adalah seperti penyalahgunaan alkohol, merokok dan penyalahgunaan dada, perbuatan seks yang tidak bermoral dan kenajisan. Jadi ini semua tabiat-tabiat yang mungkin sudah berakar umbi di dalam sifat kita. Namun kita boleh berjaya untuk ubah. Mengapa kita boleh tahu tentang ini? Kerana di 1 Korintus 6 ayat 11
Rasul Paulus menunjukkan bahawa orang Kristian pada abad pertama juga mengamalkan tabiat-tabiat yang dibenci oleh Yehova. Namun perhatikan apa dia kata di dalam ayat itu. Demikianlah cara hidup sesetengah orang antara kamu dahulu. Maksudnya, mereka sudah lupakan dan mereka sudah abaikan kelakuan mereka yang dahulu yang dirosakkan oleh dunia dan ubah kelakuan mereka mengikut kelakuan yang menyenangkan hati Yehova. Saya ceritakan satu pengalaman daripada bahan rujukan bagi ceramah ini. Saudara Solomone Tonga, dia lahir pada tahun 1971. Semasa dia di sekolah menengah, dia ingin diterima oleh pemuda-pemudi lain, jadi dia semakin terlibat dalam pesta liar, minum berlebihan, keganasan dan penggunaan dadah haram. Tidak lama kemudian dia menjadi ketagih terhadap kokain. Dia mula mencuri untuk membeli dadah. Walaupun keluarga dia sangat taat kepada gereja, dia tidak pernah diajar cara untuk mengelakkan tekanan rakan sebaya untuk melakukan perkara salah. Jadi banyak kali dia ditangkap oleh polis akibat perbuatan yang ganas. Hidupnya huru-hara dan tidak terkawal. Akhirnya, dia dipenjarakan. Jadi kita berhenti sini sejenak. Kalau dalam mata pandangan orang biasa, kita lihat orang sebegini, kita akan kata, tiada harapan lagi. Langsung tidak boleh ubah. Macam mana dia cuba pun memang tidak boleh. Itu sudah kira no hope. Tiada harapan. Namun, di mata Yehova, kebenaran Bible boleh bantu untuk ubah. Kita lihat perubahan yang berlaku kerana suatu hari pada tahun 1997, semasa dia masih dipenjarakan, seorang banduan memerhatikan bahawa dia sedang memegang sebuah Bible. Banduan itu kongsi dengannya tentang butiran kelahiran Yesus di dalam Bible. Dan pada waktu itu ialah waktu Christmas. Jadi dia sangat kagum dengan apa yang dia belajar dalam waktu yang singkat itu. Dan dia ingin tahu lebih banyak apa yang dikatakan di dalam Bible. Lelaki yang kongsi dengannya tentang butiran kelahiran Yesus itu sebenarnya menghadiri perjumpaan yang diadakan setiap minggu oleh saksi-saksi Yehova di dalam penjara. Jadi, Solomone dia mengambil keputusan untuk menyertainya. Kemudian di sana dia menerima tawaran untuk pembelajaran Bible. Namun, dia kemudiannya dipindahkan ke pusat tahanan yang lain apabila tempoh hukumannya hampir tamat. Oleh itu, pembelajaran Bible-nya harus tergendala untuk sementara. Namun dia tidak putus asa. Kerana sesudah dia dibebaskan di Tonga, dia mencari saksi-saksi Yehova untuk teruskan pembelajaran Bible. Dia membuat kemajuan dan pada tahun 2002, dia telah dibaptis. Ini kata-katanya. Tuhan juga telah membantu saya untuk mengawal kehidupan saya. Saya tidak lagi mencuri untuk memenuhi ketagihan saya. Sebaliknya, saya berusaha untuk membantu orang lain menjadi sahabat Yehova. Melalui pergaulan saya dengan saksi-saksi Yehova, saya dapat mengenali isteri saya, Thea. Kami mempunyai seorang anak lelaki yang masih kecil dan keluarga kami sangat bahagia. Kami sekeluarga mengajar orang lain tentang Bible dan harapan untuk hidup selama-lamanya di Firdaus yang aman damai. Jadi sungguh menggalakkan pengalaman ini. Dan pengalaman ini cuma salah satu contoh daripada banyak pengalaman yang lain yang ada di laman web kita jw.org di bahagian Bible Mengubah Hidup. Di situ kita boleh lihat banyak orang mempunyai kisah silam atau kisah lampau yang sangat teruk. Tabiat-tabiat mereka dan tingkah laku mereka sama sekali bertentangan dengan apa yang mereka belajar dalam Bible. Namun kebenaran Bible membantu mereka untuk ubah kelakuan mereka. Hal ini boleh berlaku, tidak mustahil. Jadi yang seterusnya kita akan bincang tentang bagaimana kebenaran Bible boleh mengubah kepribadian kita. Kita bukan sahaja harus ubah kelakuan kita,
tetapi harus ubah kepribadian kita. Kerana kelakuan kita harus didorong oleh kepribadian kita. Jangan hanya luaran tetapi juga dalaman. Sebagai contoh, kita baca di buku Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Hendaklah kamu terus membaharui cara kamu berfikir, dan hendaklah kamu mengenalkan kepribadian baharu yang diciptakan menurut kehendak Tuhan dan yang selaras dengan apa yang benar dan setia. Ya, jadi kita harus mengenalkan kepribadian, dan ini merangkumi cara kita berfikir. Kelakuan beza dengan kepribadian kerana saya boleh masak untuk orang yang saya benci. Saya boleh buka pintu untuk orang yang saya benci. Dan saya boleh buat kerja kalau orang yang benci saya upah saya. Namun hati saya masih membenci orang itu. Jadi kelakuan saya boleh elok, namun kepribadian saya rosak. Itu bukan apa yang Bible maksudkan. Sebagai kita lihat gambar ini, boleh. Jadi di sini persoalan dia, adakah kita sudah berubah atau menyamar? Kerana perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai ubahlah yang kita baca tadi di buku Roma 12 ayat 2, itu menggambarkan perubahan yang menyeluruh seperti ulat bulu yang berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan sebegini merangkumi hati, minda, kepribadian dan keinginan seseorang. Manakala perkataan menyamar yang ada di 2 Korintus 11 ayat 13 hingga 15 menggambarkan perubahan yang dilakukan secara luaran sahaja. Terima kasih kerana paparkan gambar. Jadi kita lihat, kita harus tanya diri kita, adakah saya sudah berubah atau setakat menyamar hanya di depan orang sahaja? Jadi sekadar menahan nafsu berdosa dan menjauhi perbuatan yang salah tidak memadai. Kita juga perlu mengubah cara kita berfikir yang merangkumi keinginan, kecenderungan dan niat hati kita. Kita mesti berusaha seperti di 1 Korintus 2 ayat 12 di situ mengatakan kita harus membuang sikap yang mencerminkan kecenderungan mental dunia. Jadi kita boleh tanya diri kita beberapa soalan untuk lihat sama ada kita benar-benar sudah ubah kepribadian kita. Apakah pandangan saya terhadap orang yang berlainan bangsa atau negara? Sebagai contoh, waktu pandemik ini sangat merungsingkan banyak orang. Namun ada ura-ura yang mengatakan bahawa ini mesti semua pekerja asing datang, tak pakai mask, banyak-banyak datang, itulah sebab COVID case makin lama makin naik. Adakah pemikiran sebegini menunjukkan bahawa kami sebenarnya berat sebelah terhadap sesuatu bangsa? Adakah kita betul-betul tahu semua faktanya? Soalan yang kedua, adakah prinsip moral Tuhan penting bagi saya? Apabila kita membuat sesuatu keputusan berdasarkan hiburan dan riadah ataupun bahan bacaan, adakah prinsip moral Tuhan penting bagi saya? Perkara-perkara ini selalunya berlaku di rumah, bukan di sidang. Di sidang kita tidak dapat lihat. Segala-gala keputusan ini selalunya dibuat di rumah. Jadi adakah prinsip moral Tuhan sentiasa bermain di fikiran saya? Bagaimana pula dengan pilihan pakaian dan dandanan saya? Menunjukkan apa? Adakah saya mengikut arus duniawi? Atau adakah saya menunjukkan bahawa saya seorang lelaki atau perempuan yang menunjukkan kesetiaan kepada Yehovah yang berkerohanian tinggi? Bagaimana pula saya memperlakukan orang yang berlawanan jantina? Adakah saya bermain cinta dengan orang tanpa niat yang serius untuk
berkahwin. Bagaimana pula dengan hidup kita? Adakah keutamaan hidup saya menunjukkan bahawa saya yakin kepada Yehova? Saya boleh pergi ke perjumpaan, bagi banyak komen, keluar mengabar tiap-tiap minggu, namun tetap mata wang. Masih boleh. Sebab ini ialah apa yang kita dari dalam. Luaran memang elok, memang kita harus pergi ke perjumpaan, tetapi kita harus sentiasa cerminkan diri. Apa yang kita di dalam? Adakah kepribadian kita sudah berubah? Jadi ini soalan-soalan sebegini dapat membantu kita untuk merenungkan sama ada kita benar-benar sudah tukar cara berfikir kita. Kalau kita lihat kembali ayat di Efesus 4 ayat 23, di situ mengatakan, hendaklah kamu terus membaharui cara kamu berfikir. Perkataan terus di situ menunjukkan bahawa ini ialah usaha yang berterusan. Kita harus sentiasa fikirkan hal ini. Jadi kita fikir, bagaimana kita mahu buat kemajuan? Bagaimana saya boleh ubah kelakuan dan kepribadian saya? Perkara penting yang kita harus ingat bahawa untuk mengubah fikiran dan kelakuan tidak berlaku dengan serta-merta atau secara automatik. Kita perlu terus berusaha sedaya upaya. Namun kalau kita tidak putus asa, kita boleh yakin bahawa usaha kita adalah berbaloi. Jadi apa yang boleh bantu kita untuk membuat kemajuan? Seraya kita bincangkan 3 cara ini, kita lihat gambar. Ada 3 cara untuk kita dapat membuat kemajuan dari segi mengubah hati dan minda kita. Gambar yang pertama menunjukkan poin yang pertama, iaitu doa. Doa adalah penting. Di buku Mazmur 51 ayat 10, di situ sang pemazmur mengatakan, berilah aku sikap yang baharu agar aku tetap teguh. Dia meminta Yehova untuk membantu mengubah sikapnya. Jadi, melalui doa, bercakaplah kepada Yehova. Akuilah bahawa anda perlu berubah. Mohonlah bantuan Tuhan untuk berubah. Kalau kita rasa bahawa diri kita tiada apa-apa untuk berubah, maka kita tidak akan boleh berubah. Seperti seseorang yang sakit, namun tidak mengakui bahawa dirinya sakit, tidak akan pergi untuk dapatkan rawatan. Jadi dalam cara yang sama, langkah pertama ialah akui bahawa kita perlu berubah dan mohonlah bantuan Tuhan. Poin yang kedua ialah gambar yang kedua. Apabila kita baca firman Tuhan, kita harus buat perenungan. Di buku Mazmur 119 ayat 59 mengatakan, aku meneliti haluan hidupku supaya aku kembali dan mematuhi ajaranmu. Ya, kita harus periksa diri kita sendiri. Tanya soalan seperti, adakah perasaan cemburu atau keangkuhan tersembunyi di sudut hati saya? Adakah saya tertarik kepada hiburan yang tidak bermoral? Adakah saya suka berdendam? Adakah saya boleh senang mengampuni satu sama lain? Ini soalan-soalan perenungan yang kita boleh lakukan semasa kita membaca firman Tuhan. Dan gambar yang ketiga ialah pilih pergaulan yang baik. Ini poin yang ketiga. Kerana di Amsal 13 ayat 20 mengatakan, orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Jadi, fikirkan, adakah saya menghabiskan terlampau banyak masa dengan orang yang tidak menyembah Yehova? Di orang tidak menyembah Yehova boleh jadi rakan sekerja kita, rakan sekolah kita, ataupun saudara mara yang tidak dalam kebenaran. Sudah tentu ini tidak bermaksud bahawa kita langsung tidak bergaul dengan mereka. Namun, adakah kita menghabiskan lebih banyak masa daripada yang diperlukan bercakap, beriadah bersama, kerana pergaulan mereka
boleh sedikit sebanyak mempengaruhi kita. Orang yang tidak menyembah Yehova tidak akan menggalakkan kita untuk mengutamakan kerajaan Tuhan. Orang yang tidak menyembah Yehova tidak akan menggalakkan kita untuk membaca dan merenungkan Bible. Jadi adakah sahabat-sahabat saya menyokong usaha saya untuk memupuk fikiran Tuhan? Orang itu mungkin baik, kawan yang baik. Dia mungkin melakukan apa sahaja yang boleh kata tidak melanggar prinsip Bible. Namun, dia berfikiran terbuka terhadap kes orang sama jantina, gay dan lesbian. Dia rasa bahawa kita harus berfikiran terbuka. Maka adakah cara pemikirannya bagus untuk pemikiran kita? Adakah pemikirannya elok untuk mengadakan pemikiran Yehova? Jadi ini yang kita harus fikirkan. Pilih pergaulan yang baik. Terima kasih. Tunjuk gambar. Jadi 3 cara ini, doa, perenungan dan pergaulan, dapat membantu kita untuk membuat kemajuan dalam usaha kita untuk ubah. Dan kami gembira kerana banyak saudara-saudari telah berjaya untuk ubah kelakuan dan kepribadian mereka. Dan kita lihat banyak pelajar Bible, terutama di kalangan kami, yang juga berjaya mengubah kelakuan dan kepribadian mereka selaras dengan kebenaran Bible. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak mustahil. Hal itu boleh terjadi dan usaha anda pasti berbaloi. Mengapa kita kata pasti berbaloi? Kerana apabila kita membenarkan kebenaran Bible, mengubah hidup kita hanya akan membawa berkat. Tidak akan membawa perkara lain, hanya akan membawa berkat. Itu ialah sesuatu yang jamin. Kerana jika kita membiarkan kebenaran Bible mengubah hidup kita, yang pertama, persahabatan kita dengan Yehova, Tuhan kita, akan menjadi lebih erat. Dan kita akan menikmati kedamaian dan kepuasan hati. Selain itu, teladan baik kita boleh menggerakkan hati orang lain untuk belajar kebenaran Bible. Dan hal ini memang berlaku. Pada mulanya saudara semara atau rakan ataupun pasangan hidup mungkin menentang kita belajar Bible. Namun kita baca tentang banyak pengalaman di mana teladan baik mereka menjadi sesuatu yang menggerakkan hati pasangan mereka atau saudara mereka untuk belajar kebenaran Bible. Kerana perubahan yang mereka lakukan itu sangat ketara, sangat berbeza dengan cara mereka berkelakuan dan cara kepribadian mereka pada masa dahulu. Selain itu, kita akan dapat menikmati kesihatan yang lebih baik dan keluarga yang lebih bahagia. Kerana kita akan elakkan kelakuan yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Tabiat-tabiat buruk seperti penyalahgunaan alkohol dan juga penyalahgunaan dadah. Dan yang paling berbahaya ialah kehidupan yang tidak bermoral. Kita dapat elakkan semua perkara-perkara najis ini dan akan dapat menikmati kesihatan yang lebih baik. Dan yang terpenting sekali, kita akan memiliki harapan untuk menikmati masa depan yang baik dan kekal abadi di bumi Firdaus. Kerana Yehova menjanjikan bahawa orang sebegini adalah orang yang dia berkenan. Kita lihat hal ini di Mazmur 37 ayat 29. Lihat janji ini di buku Mazmur 37 ayat 29. Orang yang melakukan apa yang benar akan memiliki bumi dan mereka akan mendiaminya selama-lamanya. Maka marilah kita semua menjadi orang yang melakukan apa yang benar
marilah kita sama-sama meneruskan usaha untuk membenarkan kebenaran Bible, mengubah kelakuan dan kepribadian kita. Maka kita akan mendapat manfaat hidup kekal abadi di bumi Firdaus. Terima kasih Saudara Gregory.